Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kita sambung dari surah Al-A'raf, dari ayat yang ke-19. Ayat 19 sambungan cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga perintah Allah kepada iblis untuk sujud. Malaikat pun semua diperintahkan untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan menjadi satu persoalan kalau kita boleh sebut awal, apakah boleh sujud kepada selain Allah, kan? Kerana ada perintah sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam. Itu kita ulas lepas ni. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ke-19 ni ialah ayat di mana setelah daripada perintah bersujud, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk tinggal di syurga.
Iblis dah dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam AS pula dimasukkan ke dalam syurga. Jadi itu berlaku setelah mana? Setelah diperintahkan untuk sujud itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Dari orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan Nabi Adam AS dan Hawa ni duduk di dalam syurga. Dan itulah dia sebenarnya tempat asal kita semua. Jadi kita hidup ni nak kembali ke tempat asal. Syurga. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia asalnya letak dalam syurga. Dalam syurga dah. Cuma turun ke bumi ni sementara. Sementara saja turun ke bumi. Kisah turun ke bumi ada lepas ni lah. Baik, tadi perihal sujud. Ada orang guna cerita Nabi Adam diperintahkan sujud oleh Allah kepada malaikat dan juga syaitan ataupun dan juga iblis. Iblis ni ketua, tentera dia syaitan lah kita panggil dah. Jadi apakah boleh seseorang itu bersujud kepada manusia? Kerana malaikat pun diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Okay. Yang pertama, kisah tu bukanlah menjadi syariat untuk umat ini. Kerana setiap syariat Nabi-Nabi itu berbeza. Maka dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan seseorang sujud kepada seorang yang lain. Tak boleh. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, kalaulah aku boleh suruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, nescaya akan aku perintahkan seorang isteri sujud kepada suami. Besarnya dia punya kedudukan. Tapi Nabi tak suruh. Kenapa Nabi tak suruh? Kerana dia bukan dari syariat kita sujud kepada manusia. Kalau dia kata lagi, habis tu malaikat boleh sujud. Malaikat sujud kerana perintah Allah. Kita pun tak sujud kerana perintah Allah. Yang utamanya adalah sejauh mana kita taat kepada Allah. Di saat Allah suruh sujud, maka sujud. Di saat Allah tak suruh sujud, maka tak payah sujud. Penanda aras yang sebenar adalah sejauh mana kita mentaati perintah Allah. Ni gaduh nak pergi sujud pada benda-benda yang Allah Ta'ala tak suruh. Sujud pada benda yang Allah suruh, tidak. Sujud pada benda yang Allah Ta'ala tak suruh. Tiba-tiba ada orang ajak sujud di kubur. Ada orang sujud di kaki ibu bapa. Tunduk, sujud, cium kaki. Bagaimana kita tengok budaya orang-orang India lah, kalau tengok dalam cerita kan. Siapa cium kaki ni? Kerana meletakkan penghormatan. Kita katakan bahawa dalam agama kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah sujud
kepada manusia. Kalau tidak nescaya sahabat-sahabat sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia rasul. Dan kalau tidak, tabi'in akan sujud kepada sahabat. Sebab kedudukan mereka lebih mulia. Tapi tidak begitu. Oleh kerana itu, janganlah ada sesiapa pun di kalangan kita yang pergi sujud kepada makhluk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak hormat, nak tunduk kepada dia boleh. Tapi jangan sampai bersujud kepada makhluk. Sujud kita ni sangat berharga nilai dia. Kerana dia adalah nilai taatnya seseorang kepada hamba, kepada tuannya. Sujud ni. Jadi Nabi Adam AS tidak diperintahkan untuk ataupun sujud kepada makhluk ni tidak diperintahkan, melainkan kepada Nabi Adam AS sebagai tanda penghormatan kepadanya dan sebagai nak menunjukkan manusia ni adalah khalifah yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan. Baik. Jadi lepas daripada tu duduk dalam syurga dengan pesanan jangan makan pokok ni. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma. Maka setelah itu syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dapatlah dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Jadi syaitan dia tak puas hati, dia membisikkan. Fawaswasa, waswasa, syaitan nak bisik. Lahuma syaitan liyubdiya lahuma, supaya atau dapatlah dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Jadi pada waktu awalnya Nabi Adam dan Hawa berpakaian penuh, tak nampak aurat masing-masing. Pakaian syurga. Ada yang disebut oleh Wahab bin Munabbih, dia kata kana libasu Adam wa Hawa nuran ala furujihima. Dia kata apa? Ada asalnya pakaian Nabi Adam dan Hawa ni cahaya yang menutupi kemaluan mereka. Mana pakaian tu menutupi aurat mereka. La yara hadha aurata hadhihi wala hadhihi aurata hadha. Yang lelaki pun tak nampak aurat perempuan, perempuan pun tak nampak aurat lelaki. Kemudian Iblis pun kata apa? Wa qala ma nahakuma rabbukuma. Iblis kata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada pokok ini. Illa an takuna malakaini, melainkan dia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Jadi Allah dia kata, Allah Ta'ala tak bagi itu sebab tak nak kamu jadi malaikat atau tak nak jadi kekal. Khalidin. Khalidin ni kekal. Sebab tu dinamakan, orang panggil pokok ni pokok khuldi. Pokok khuldi tu makna pokok kekal. Kalau dia panggil pokok khuldi, makna dia mengiyakanlah perkataan syaitan tu. Kau lagu mana? Yang kata pokok ni pokok kekal, siapa kata? Syaitan lah kata. Allah tak kata. Syaitan yang kata pokok ni pokok kekal. Kalau kamu makan, sama ada kamu jadi malaikat atau kamu kekal dalam syurga. Dalam Quran tak sebut nama dia pokok khuldi. Cuma sebut dakwaan Iblis terhadap Nabi Adam AS bahawa pokok ni kalau makan khuld.
khalidin, yakni kamu kekal di dalam syurga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Oh, hebat sungguh politik iblis ni. Dia kata aku bukan hasut, aku bagi nasihat. Tuan penasihat 25%. Ni dia hasut, tapi dia pergi kata kepada Nabi Adam, dia kata aku bagi nasihat. Propaganda. Berapa ramai orang yang termakan nasihat yang sebenarnya di sebalik muka manis itu adalah kebencian dan permusuhan. Iblis ni dia janji dengan Allah nak sesatkan manusia. Dan di dalam hatinya ada permusuhan terhadap Nabi Adam AS dan keturunannya. Tiba-tiba dia dengan kebencian tersebut, dahlah dia kena laknat kepada Nabi oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan Nabi Adam. Punyalah dia tak puas hati, dia minta dengan Allah supaya umur dia panjang sampai hari kebangkitan. Tujuan dia untuk menyesatkan Nabi Adam. Bukan setakat Nabi Adam, habis anak cucu keturunan dia. Tapi bila mari dekat Nabi Adam, dia boleh kata aku sebenarnya bagi nasihat je. Oh, hebat dia seni politik iblis. Dia nak suruh lain, tapi dia punya ayat dia manis. Ayat dia kata aku ni nak bagi nasihat je. Padahal di sebalik tu penuh kebencian terhadap Nabi Adam AS. Iyalah. Dia kena laknat dulu. Dia kena laknat dulu. Masuk balik lepas dia menghasutlah. Dia datang tu sebagai penghasut. Tapi tak turun lagi lah, masa tu tak semua turun lagi ke dunia ni. Baik. Cuma poin dia di situ ialah macam mana dia boleh guna kalimah nasihat. Aku ni nak bagi nasihatnya. Sebab tu kita ni jangan tertipu dengan mulut manis. Ada ramai orang memberi nasihat, tapi sebenarnya di hati dia nak membinasakan. Sungguh iblis orang lagu ni. Maksud kita. Orang yang guna perkataan manis, tapi sebenarnya di dalam hatinya nak kebinasaan. Nah, mulut ni comel belaka. Saya nak bagi semua manfaat untuk semua orang. Ayat biasalah gitu. Ini nasihat saya kepada tuan-tuan sekalian. Undilah saya lah kali. Cakap nak nasihat belaka, bila dah dapat tu tak ada dah. Hak dia belaka dah jadi. Jadi jangan tertipu. Ni dari sudut media dan juga pergunaan perkataan. Berapa ramai orang yang dalam hatinya penuh kebencian dan kejahatan, tetapi dengan mulut dia manis didengar. Dia kata aku ni bukan nak kata. Aku bukan nak ngompak, tapi nak bagi tahu je. Ayat tu level bawah sikit, tak bukan level politician, tapi level makcik-makcik bawang. Ni aku nak bagi, nak nasihat kat kau sikit, nasihat. Konon nasihat. Lebat nasihat dia habis cerah berai, habis keluarga. Pasal apa? Konon atas nama nasihat.
laki kau tu macam mana begini. Aku tengok ni, ni aku nak bagi nasihat kat kau sikit ni. Keluarlah ayat nasihat dia. Padahal ayat nasihat tu lah yang memporak-porandakan. Sebab ada orang mungkin dia boleh sabar dalam keadaan tersebut. Padahal dengan kesabaran dia tu banyak kebaikan. Tapi ada orang yang bagi nasihat, zaman kita tak ada dah istilah tu, dia kata. Tak ada dah orang isteri solehah ni zaman dulu je. Lah ni baru keluar cerita Siti Sarah pakai stocking ke Syuaib tu kak. Nak pakai stocking belakang. Tahu tak cerita pakai stocking ni? Tak tahu. Azan ni orang-orang muda hak dengar dalam Facebook je. Menjadi satu contoh lah untuk simbol atau taat kepada suami. Ada orang dia tak tahu wujudnya wanita-wanita sebegini. Dia mungkin tak tahu adanya orang lagu ni. Pada dia zaman lah ni feminis kena kan, kumpulan feminis. Kalau suami nak pakai baju, pakailah. Kalau nak makan lah, ambil dalam peti tu ada belaka. Bila minta tolong buat, dia kata buat dirilah. Tapi kalau dia bekerja, taat dia kepada majikan lebih daripada taat dia pada suami. Jadi pada zaman lah ni dia tak nampak, dalam drama pun tak tunjuk dah wanita-wanita salihah macam ni. Jadi pada dia mungkin tak ada. Rupa-rupanya Allah Ta'ala buka cerita, ada lagi orang wanita suami nak pergi kerja ke, pakai stocking ke suami dia, pakai ke baju pada suami dia. Ada je sebenarnya. Tapi golongan feminis ni dia pun mari, ni aku nak bagi nasihat, kau jangan baik sangat dengan suami kau tu, nanti dia naik tocang, dia kata. Jadi lagu tu nasihat feminis, golongan feminis ni. Konon-konon nak bagi nasihat, padahal di situlah terletak syurganya isteri. Tak? Banyak orang nasihat tapi sebenarnya bukan memberi kebaikan. Ada je orang-orang wanita salihah yang tidak menonjolkan diri di media sosial, tapi dia Masya Allah, hak gegar ni di media sosial ya, kata konon-konon nak bagi nasihat ni. Ada seorang pakcik tu ni bukan tak cerita Siti Sarah dengan Syuaib dah ni cerita realiti lain. Kita panggil lah dia Puak Haji dengan Mak Hajah. Mak Wan nama, tak silap saya Mak Wan ke nama dia. Waktu 1 tahun tu saya jadi mutawif haji. Seorang pakcik tua. Dia ni siapa jadi macam tak betul duduk Mekah. Tak betul duduk Mekah, dan kemudian sampai satu ketika tak pakai baju. Turun daripada bilik hotel tu, pakai kain pelekat saja, keluar daripada hotel, tak pakai baju. Jadi tak betul. Orang pelik itu lapor, panggil ustaz lah begitu begini. Rupa-rupanya bila tanya Mak Wan dia tanya, sejak daripada dia nikah tu tak rajin lagi dia pisah dua tu. Sampai di Mekah hubungah kita bilik asing-asing, bilik laki, bilik perempuan. Jadi dia pun orang kampung, jadi ambil bilik tu tidaklah bilik berdua. Muka package ke bilik berdua ni mahal. Jadi dia pun ambil lah bilik biasalah. 3 bilik lelaki, hak perempuan pun duduk dalam 3 bilik perempuan. Jadi bila selidik rupanya Pak Wan ni, katanya dia Mak Wan kata kalau di rumah ni dia pakai baju pun dia pakai baju ke Pak Wan. Dia akan pakai. Dia akan siapkan semua pakaian Pak Wan ni. Pak Wan mandi dia akan pakai baju, makan dia akan hidang.
Sampai satu tahap bila Pak Wan ni tak ada Mak Wan, dia tak boleh nak urus, dia jadi macam buntu. Bicar punya bicar lagu mana kita ni tak selesai isu ni. Akhir sekali bayar kau tambah kau lagu mana tak silap, minta dengan anak dia supaya upgrade bilik untuk Mak Wan dengan Pak Wan. Letak bilik berdua. Lepas letak bilik berdua tu, selesai masalah. Nah, dia bukan masalah bilik berkat dah. Bilik berkat zaman dulu kan, bilik berkat orang panggil istilah bilik berkat lah. Bilik berkat ni bilik suami isteri lah. Bila lepas haji ni mula lama, muka 40 hari tak jumpa dengan bini, dia pening belaka, lepas tu tahala lah. Nah, dia bukan masalah berkat tak berkat tu bahasa kita lah. Bermakna tidur sekali. Bukan masalah tidur sekali. Dia Pak Wan dengan Mak Wan ni, bukan masalah tidur sekali. Masalah dia ialah si khidmat Mak Wan ni kepada ni. Makan pun dia kena, dia hidang, dia suap tu. Siapa pekat? Kita kata dari satu sudut orang hak kata apa Pak Wan ni. Tak dah. Siapa kau duk Mekah pun nak manja dengan bini kita mau lalu. Kau tak faham. Tapi kalau orang faham, kita tengok lepas daripada tu selesai isu dia. Pasal apa? Sebab dia telah, orang panggil isteri dia ni layan, dia punyalah sampai ke tahap dia terbiasa dengan gitu dan hilang pucah bila tak ada. Jadi pada saya, hebatnya isteri dia tu lah. Khidmat dia tu, hebatnya. Cuma kalau dari sudut zaman dunia lah ni, orang tak nak. Bukan seorang wanita yang hebat. Wanita yang hebat ialah bila kerjayanya hebat, pangkat tinggi. Wanita yang hebat ada kereta sendiri, ada duit sendiri, boleh independen daripada suami. Boleh pergi mana-mana, tak perlu pada suami. Boleh pergi melancong dengan kawan-kawan, pergi shopping dengan kawan-kawan. Suami tinggal rumah, duk jaga anak. Zaman lo ni gitu. Ada tuan penasihat ni, ada tuan penasihat yang menasihati wanita-wanita supaya jadi begitu. Sebab kalau cerita mak-mak kita tak pernah nasihat macam tu. Mari mana nasihat ni? Tu dalam TV tu. Kalau kita kata salah, dia kata, tak, saya nasihat je. Dan begitulah, banyak lagi lah. Dari bab ni, sebab tu kita kata, jangan tertipu dengan perkataan. Sebab Iblis telah menipu Nabi Adam dengan perkataannya. Tapi lihatlah kepada realiti sebenar. Sejauh mana dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang kita nak tengok ialah apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala kata jangan dekat, jangan dekat. Betul tak? Adalah tu kebaikan. Tapi datang Iblis, jangan. Kalau begini, aku nak nasihat ni. Sesungguhnya aku memberi nasihat. Berapa banyak tuan penasihat, akhirnya habis. Kadang-kadang lelaki hidung belang ni pun atas nama nasihat jugalah. Tadi kita sebut bab wanita tak? Ni hak lelaki, hak jenis hidung belang. Habis bini orang ke apa semuanya. Atas nama apa? Nasihat. Mula-mula ada masalah keluarga. Mari tanya ustaz. Tanya ustaz kau, tanya member di pejabat kau. Aku ada masalah lah dengan suami aku. Apa cerita? Dia pun nasihat-nasihat apa. Lah kali dia juga ambil kesempatan. Ni penasihat yang berhati iblis. Bagi nasihat tapi sebenarnya niat jahat. Kadang-kadang siapa peringkat berlaku pada orang-orang yang figura agama. Nak bagi nasihat pada asalnya. Tak apa nak bagi nasihat-nasihat akhir sekali tu. Sebab tu kita kena hati-hati.
atas kalimah nasihat ni telah digunakan oleh iblis waktu goda Nabi Adam dan Hawa. Dia kata wa qasamahuma, dan dia bersumpah lagi, bukan setakat cakap biasa-biasa. Bersumpah, aku bersumpah dia. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Kemudian apa berlaku? Fadallahuma bighurur, dengan sebab itu dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Lepas tu berlakulah, berhasillah dia. Wa tafiqa falamma dhaqa asy-syajarah, apabila mereka memakan buah pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, terbukalah aurat berdua masing-masing. Jadi kamu boleh lihat aku pun boleh lihat kamu. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan dan masing-masing mula menutupi auratnya dengan daun-daun dari syurga. Wa nadahuma rabbuhuma, Tuhan mereka serta Tuhan mereka menyeru mereka, alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Allah dah bagi tahu dah kan? Kenapa kamu dengar juga? Akhir sekali Nabi Adam pun minta maaf lah, minta ampun. Di sini ada beberapa intipati lah yang kita boleh ambil faedah selain daripada kisah iblis tadi. Yang pertama, sifat malunya bila terbuka aurat. Bila terbuka aurat, tiba-tiba dia cari daun-daun syurga nak tutup. Dia kadang-kadang dalam bab ni, manusia ni ada fitrah yang telah dijadikan oleh Allah, dan fitrah itu sebahagian daripada hidayah Allah. Kerana hidayah ni ada beberapa kategori. Pertama, hidayah ammah. Hidayah ammah ni hidayah umum. Hidayah umum ni petunjuk untuk semua makhluk, umum. Dengan petunjuk ni lah manusia ke, binatang ke, pokok ke, tahu macam mana cara nak hidup. Siapa yang bagi petunjuk ni? Allah. Sebagai contoh, bila penyu anak dia menetas, semua tahu nak pergi ke laut, tak pergi ke pantai. Nah, padahal masa tu baru menetas, tak ada kata mak dia kata anak-anak masa telur tu lah. Dia kata anak dia nanti kalau dah telur nanti naik pergi patah, jangan naik ke darat. Tak ada, mak dia tak pernah ajar pun. Tapi bila dia menetas, dia tahu nak pergi ke pantai. Pasal apa? Adanya fitrah. Siapa yang letak fitrah? Allah. Begitulah juga pokok, burung. Pokok dia tahu macam mana dia nak, akar dia nak pergi jalan ke mana. Nak cari akar air tu, nak cari air dalam tanah tu, siapa yang ajar kepada pokok? Kalau hak menjala di atas ni, cari matahari ni, siapa yang ajar dia nak pergi jalan mana? Allah. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ada hidayah al-irsyad, hidayah petunjuk.
Hidayah petunjuk ni maknanya Allah Ta'ala berikan petunjuk. Petunjuk ni ajar dulu lah, ajar. Maknanya Quran turun. Jadi hidayah ni Allah bagi kepada manusia. Tapi ada yang mendapat hidayah, dia panggil taufik. Hidayah ketiga ialah hidayah taufik. Maknanya dia menerima petunjuk tadi. Kan? Ada orang diajar tapi tak terima. Tapi ada orang bila diajar dia menerima taufik. Dia menerima ni daripada Allah Azza wa Jalla petunjuk tersebut. Dia menerima dari Allah petunjuk tersebut. Jadi ada satu lagi saya lupa, Ibn Qayyim sebut. Tapi nak sebutnya bahawa macam mana sifat manusia tu tiba-tiba bila hilangnya pakaian dia rasa malu. Sebenarnya sifat ni adalah sifat yang aku panggil asal dalam diri manusia. Semua manusia ada sifat ni. Malu. Ini antara hidayah Allah Azza wa Jalla. Allah bagi kepada manusia. Akan tetapi kalau contohlah kita kata orang kalau dia tidak kerana hasutan iblis zaman lah ni, yang mana dia ni suka kepada telanjang, nescaya semua orang akan terjaga dengan sifat malu dia. Jadi kita tengok isu baru ni, isu hak gimnastik ke, hak daripada Jerman, padahal dia bukan orang Islam. Tapi dia pun sendiri pun tak selesa nak berpakaian terlalu seksi. Malah kalau kita tengok gambar-gambar 100 tahun dulu di kota London ke, gambar-gambar orang-orang dulu, mereka berpakaian labuh tutup aurat. Tu tidak kata dia hanya beza mungkin tutup kepala dengan tak tutup kepala. Tapi tutup kepala sendiri pun kita tengok gambar. Orang panggil apa? Hak macam Mufti Meng. Mufti Meng rayak kepada orang Kristian dekat Zimbabwe tu. Dia kata apa? Mu tengok gambar Jesus kamu dekat tiang. Nah, ada janggut ke tak ada janggut? Dia kata ada janggut. Jadilah ni mu tengok padri kamu dengan aku. Siapa lebih menyerupai Jesus? Nah, dia lah kan. Padri tak ada janggut. Mufti Meng ada janggut. Jadi terbantah dah satu. Lepas tu mu tengok Virgin Mary. Nah, dan mu tengok Virgin Mary dan mu tengok orang-orang duduk sister dalam gereja. Tengok dalam dunia ni hak mana hak serupa dengan dia? Tengok orang Islam lah pakai tudung. Kalau tengok orang kafir lah ni dengan skirtnya, dengan pakaian seksinya, dengan tak pakai tudung tu, tak tudung. Tudung tu memang lambat lagi lah. Bukan setakat kepala tak tudungnya, tubuh dia pun tak tudung. Apa tu? Sebab hilangnya perasaan malu. Daripada mana bermula? Daripada hasutan-hasutan. Sedang kalau manusia dibiarkan dengan fitrah dia akan ada seperti mana Nabi Adam dan Hawa. Bila terbuka aurat dia rasa malu. Terbuka aurat dia rasa malu. Akhirnya dia tutup dengan daun-daun kayu. Wa nadahuma rabbuhuma, dan kemudian Allah Ta'ala kata kepada mereka, bukankah aku dah kata mereka itu adalah musuh bagi kamu? Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Syaitan itu musuh bagi kamu. Akhir sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, qala rabbana zalamna anfusana. Lalu Nabi Adam dan Hawa pun kata, mereka berdua merayu, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana,
dan jika engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya jadilah kami dari orang-orang yang rugi. Doa ni istimewa, yang memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Pertama, doa ni menunjukkan Nabi Adam alaihissalam minta ampun. Padahal kita semua tahu Nabi-Nabi ni tak ada dosa. Iktiqad kita semua Nabi ni maksum. Macam mana Nabi Adam alaihissalam minta ampun sedang dia maksum? Betul tak? Ini menunjukkan bahawa keutamaan bertaubat kepada Allah, sehingga seorang Nabi yang tak ada dosa pun bertaubat. Menunjukkan keistimewaan taubat. Pertama, Nabi tak ada dosa. Yang kedua, keistimewaan taubat. Yang ketiga, dia menunjukkan sifat manusiawi pada Nabi-Nabi. Walaupun dia tak ada dosa, tapi atas sifat manusia masih lagi tersalah dan tersilap. Kerana dia terhasut, termakan dengan hasutan syaitan. Dan kata di Dhahhak bin Muzahim, inilah kalimah yang Nabi Adam alaihissalam dapat dari Tuhannya. Maknanya Allah yang ajar kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana caranya nak meminta keampunan dari Allah. Jadi doa ni Allah ajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Baqarah, nanti kita akan baca, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ajar kepada Nabi Adam beberapa kalimat, lalu Allah terima taubat dia. Mana doa yang Allah Ta'ala ajar Nabi Adam? Inilah dia doa. Jadi antara doa yang istimewa apabila kita melakukan dosa dan kesalahan, iaitulah kita mengakui kelemahan diri kita. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kemudian puji Allah, sekiranya engkau tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan jadi dari orang-orang yang rugi. Jadi di situ adanya sifat tunduk kepada Allah, dalam masa yang sama mengagungkan Allah Azza wa Jalla, menghinakan diri di hadapan Allah dan juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ni antara rahsia doa, ialah kita kena menghinakan diri di hadapan Allah, mengaku kesalahan kita, menyatakan bahawa Allah lah yang paling agung, dan dalam masa yang sama kita puji Allah dengan pujian-pujian yang banyak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alangkah banyaknya perlunya kita kepada doa ini. Jadikanlah dia amalan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam salah gitu pun takut dah. Nah, kalau kita ni manusia lagi banyak kesalahan, lagilah patut kita takut kepada Allah. Sebab kesalahan kita ni banyak lagi daripada tu. Cumanya oleh kerana kita tidak berinteraksi secara langsung dengan Allah, dan kita tak nampak lagi kesudahan alam akhirat tu macam mana,
Jadi kita pun lupa. Berbahagialah orang yang banyak doa ni dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada itu Allah Taala kata qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semua di bumi. Jadi diperintahkan untuk turun semua. Ba'dukum li ba'din adu. Setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain. Setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, juga diberi kesenangan sehingga satu ketika nanti, iaitulah ketika kamu mati. Jadi Allah turunkan ke bumi ini pun tidak turun dengan saja-saja. Allah Ta'ala turunkan ke bumi dalam masa yang sama. Allah Ta'ala kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Ada dua Allah Ta'ala bagi, tempat tinggal dan kesenangan. Tempat tinggal dan kesenangan. Sebab tu di ayat awal kita baca sebelum ni, Allah jadikan bumi ni untuk kesenangan manusia. Kasih sayang Allah kepada hamba dia ni, walaupun Nabi Adam alaihissalam diperintahkan turun ke bumi, tetapi dalam masa yang sama Allah sediakan semua kesenangan tempat tinggal bagi manusia. Jadi bersyukurlah kepada Allah wala apa pun yang berlaku, kerana sifat kita berada di bumi ini sebahagian daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ni Allah yang bagi. Dalam marah, dalam sifat Adam alaihissalam buat kesalahan, tapi Allah tetap memberikan kepadanya tempat tinggal dan kesenangan. Apa lagi kita nak kata? Tidaklah kita kata melainkan sebagaimana Allah yang kata dalam hadis qudsi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku menguasai atau meluasi kemurkaanku. Allah Ta'ala kata bahawa inna rahmati, rahmatku meluasi kemurkaanku. Jadi kalau pun kita ada kesalahan dengan Allah Azza wa Jalla, cepat-cepatlah bertaubat. Jangan kita rasa jauh daripada Allah, malah makin kita bersalah, makin patut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada setakat itu dululah pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok hari nanti. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.